Kita ke Bumi Kenyalang dan antara yang akan disentuh, RM300 juta naik taraf 50 km Jalan Ulus Kerang. Jadi langsung bersama Vanessa Marin di sana. Silakan Vi. Terima kasih Miza. Sebanyak RM300 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf Jalan Ulus Kerang sepanjang 50 km di bahagian Seri Aman di Sarawak. Tambahan RM5.7 juta lagi untuk projek membina jabatan konkrit Nanga Entalau juga di Ulus Kerang. Dana tersebut diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak di Seri Aman hari ini. Jalan tersebut akan dinaik taraf dari Jalan Berbatu ke Jalan Berturap. Ketika ini, projek itu masih di peringkat reka bentuk konsep. Sebanyak 300 juta tadi saya telah umumkan dan 50.7 juta telah saya umumkan. Manakala di seratus bagi betul nanti saya akan umumkan sana, tapi jumlahnya 7.2 juta. Dan juga penyambungan sistem retikulasi air luar bandar untuk di kawasan Serangkut juga sebanyak 2.4 juta. Yang saya bawa hari ini adalah 315 juta. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mengumumkan dana berjumlah RM85 juta untuk naik taraf jalan projek Jiwa Murni di beberapa kawasan di Sarawak. Ini termasuklah di Kuala Medalam di Limbang, Bakalalan di Bario dan skim sepupuk Niah di Miri. Pelaksanaannya dijangka bermula pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN mempelawa pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS untuk membantu pilihan raya negeri di 6 negeri semenanjung. Presiden UMNO itu berkata beliau telah menyatakan hasrat tersebut menerusi Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi baru-baru ini. Pemimpin daripada GPS untuk membantu calon-calon kita di semenanjung dalam 6 pilihan raya negeri. Katanya beliau menghargai kestabilan politik di negeri ini menerusi kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ujarnya Datuk Patinggi Abang Johari berjaya menyantuni kesemua parti di Sarawak dan harus menjadi contoh bagi menjamin ekonomi dan kebajikan rakyat. Sarawak memerlukan generasi muda yang berkemahiran tinggi serta berbakat agar berupaya dan berdaya saing di pasaran kerja sektor tenaga hijau di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata, menyedari keperluan tersebut, kerajaan negeri menyediakan pelbagai kemudahan pendidikan serta kemahiran ke arah memastikan mereka terlibat secara aktif dalam ekonomi hijau yang akan menjadi masa depan negeri ini. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu ini termasuk memperkenalkan sekolah antarabangsa di bawah Yayasan Sarawak yang menawarkan separuh daripada kuotanya secara percuma kepada golongan B40. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena sambutan ke-73 Persatuan Tian Sarawak di Kuching. Terdahulu beliau memuji persatuan-persatuan Cina di seluruh Sarawak atas komitmen serta usaha berterusan dalam memelihara budaya dan pendidikan Cina. Menurutnya, ia penting bagi memastikan elemen-elemen tersebut terus dinikmati oleh generasi kaum Cina masa kini dan akan datang. Pada majlis tersebut, beliau turut menyerahkan insentif kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam. Warga Kuching sekali lagi dinasihatkan untuk terus bersama-sama mengekalkan kebersihan di kawasan umum serta kediaman masing-masing. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia penting ke arah memastikan masyarakat sekitar hidup dalam keadaan selesa dan sihat. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian pada Majlis Pelancaran Bulan Kebersihan 2023 Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau memberitahu usaha tersebut juga adalah selari dengan status Kuching yang diiktiraf antara bandaraya terbersih di peringkat kebangsaan. Menurutnya lagi, Bulan Kebersihan merupakan program untuk meningkatkan kesedaran warga bandaraya tentang pentingnya penjagaan kebersihan yang berterusan sekaligus mengekalkan Kuching sebagai bandaraya yang bersih, indah dan cantik. Antara aktiviti yang dilaksanakan pada program berkenaan adalah Hari Bersama Pelanggan di BKU 2023 dan Pagi Bebas Kenderaan.
Peruntukan yang diagihkan wakil rakyat melalui dana projek kecil luar bandar MRP perlu diguna sebaik mungkin untuk manfaat persatuan atau komuniti setempat. Ia tidak harus disalahguna untuk tujuan lain atau dibelanja sesuka hati tanpa ada perancangan. Kita berharaplah sumbangan ini akan dapat merancangkan lagi aktiviti-aktiviti di peringkat kampung, di peringkat sekolah, di peringkat kelab dan juga di peringkat jawatan kuasa, peringkat pejabat daerah seperti mereka yang ada menerima. Jadi mudah-mudahan aktiviti yang mereka rancang akan dapat berjalan dengan lancar dan saya harap ini akan memberi manfaat kepada yang akan mendapat sumbangan inilah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan dana MRP kepada penerima di Pusat Khidmat Parlimen Tanjung Manis di Serikih. Dalam pada itu, beliau meminta penerima MRP menyediakan laporan mengenai aktiviti yang telah dijalankan. Ia bagi menentukan dana yang diberi dibelanja mengikut perancangan sepatutnya dan memudahkan urusan melibatkan pihak audit. Bagi Parlimen Tanjung Manis, sejumlah RM207,000 dana MRP telah dan akan diserahkan kepada 49 penerima dari kawasan Kuala Rejang dan semua terdiri daripada persatuan dan badan-badan bukan kerajaan. Sejak ditubuhkan dan beroperasi di Bintulu pada tahun 1979, Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB telah menjadikan Perkampungan Jepak Bintulu sebagai kampung angkat LPB. Pelbagai aktiviti tanggungjawab korporat sosial CSR telah dijalankan di samping memberi peluang kepada penduduk Jepak bekerja di LPB. Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Bintulu telah menyumbangkan 4 ekor lembu dan seekor lagi turut disumbangkan oleh operator Pelabuhan Bintulu, Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Menurut pengurus besarnya Mizul Amir Madrus, ia juga sebagai tanggungjawab sosial LPB kepada umat Islam di kawasan tersebut, khususnya semasa sambutan Hari Raya Aidiladha. Kampung Jepak ni tidak asing dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu, yang mana Kampung Jepak merupakan salah satu kampung angkat semenjak Bintulu, Lembaga Pelabuhan Bintulu ditubuhkan ataupun dibangunkan pada tahun 1979, dan kita telah pun melaksanakan banyak aktiviti berbentuk corporate social responsibility. Selain daripada ibadah korban, pada hari ini kita juga melaksanakan aktiviti atau sumbangan lain kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan daripada pihak kami seperti pihak sekolah, badan-badan kebajikan, kelab-kelab sukan dan sebagainya. Selain daripada Jepak, LPB turut menyumbang untuk ibadah korban tahun ini di Limbang. Aktiviti korban yang dijalankan oleh pihak LPB dan JAIS Bintulu itu dibantu sepenuhnya oleh pihak Jawatan Kuasa Surau Muhajirin Kampung Warisan Jepak dan unit saudara kita USK Jepak Bandaria Park dan Hulu Segan. Ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Lembaga Pelabuhan Bintulu yang telah sudi menyumbangkan lembu korban ke surau kita di Kampung Warisan itu untuk kita agihkan kepada asnaf-asnaf yang selayaknya menerima agihan korban daging pada tahun itu. Kami USK Jepak mari terima kasih ngagai JAIS Bintulu, LPB Bintulu sudah memberi sumbangan daging korban untuk USK Jepak. Daging korban tersebut diagihkan kepada penerima-penerima yang layak di Jepak Bintulu. Sementara itu, golongan saudara kita atau mualaf turut tidak dipinggirkan semasa umat Islam menjalani ibadah korban. Bukan sahaja sebagai penerima daging korban, malah mereka dilibatkan bersama menjayakan aktiviti korban seperti yang dilakukan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Bintulu di Surau Muhajirin Kampung Warisan Jepak Bintulu. Menurut Ketua Unit Dakwah JAIS Bintulu, Ustaz Awang Fakhrul Rizan Awang Madohi, seramai lebih 50 ahli unit saudara kita USK Jepak, Bandaria Park dan Hulu Segan dilibatkan dalam program ibadah korban tersebut. Kita berbesar hati dan bersyukur kerana pelibatan ramai organisasi, antaranya adalah daripada LPB, Lembaga Pelabuhan Bintulu, dan Bintulu Port Sedan Berhad, dan juga Surau Muhajirin Kampung Warisan Jepak bersama-sama dengan kami membantu menghantar beberapa orang ahli-ahli petugas
untuk menurunkan lembu kan, dan kita juga bersama dengan pihak USK lah, unit saudara kita. Malah pihak USK diberi peluang mengendalikan proses melapah dan mengagihkan daging 3 ekor lembu korban yang telah disumbangkan Lembaga Pelabuhan Bintulu. Menurut pengerusi USK Jepang Nur Hazwani Abdullah, mereka bersyukur kerana dilibatkan bersama dalam program seumpama itu. Program tu manalah laban yang merapatkan kawal semua ahli USK Jepang. Masa tu lah sudah boleh berkumpul sama bakal gotong royong lah. Sementara itu, mengulas mengenai usaha dakwah berterusan terhadap saudara kita, Ustaz Awang Fakhrul Rizal menyatakan pihak JAIS Bintulu akan sentiasa mendekati golongan tersebut bukan hanya pada musim-musim perayaan. Dan kita mendapat respon yang baiklah daripada pihak USK kerana mereka mahu ada kursus-kursus ataupun kuliah-kuliah agama, kelas-kelas agama, mengaji, solat dan sebagainya. Itu asas supaya kita cakna dengan perkara itu. Kita lihat kalau mereka dah masuk Islam 10 tahun, macam mana peningkatan pemahaman agamanya. Kita bimbang kalau dia dah masuk Islam 20 tahun masih lagi tidak pandai sembahyang, masih lagi itu menjadi satu tanggungjawab kita bersama, bagaimana kita mahu masyarakat orang-orang Islam, khususnya muallaf ini, bila mereka memeluk agama Islam dan mereka berubah daripada segi gaya hidup mereka dan terutamanya dalam menunaikan perintah Allah, iaitu sembahyang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu.